Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Suizati binti Zulkifli dengan nombor metrik 16 DK 19F1 101. Hari ini saya ingin membentangkan tentang laporan kajian yang telah saya lakukan. Sebelum itu, saya ingin bercerita sedikit berkaitan apa itu sungai dan tasik. Sungai ialah sejenis saluran air yang datangnya dari tasik. Dari sumbernya, sumber sungai menuruni bukit dan merupakan cara biasa air hujan yang turun dari daratan untuk mengalir ke laut atau takungan air yang besar seperti tasik. Air sungai biasanya terbatas dalam satu saluran yang terdiri daripada dasar sungai yang di antara dua tebing di kiri dan kanan. Seterusnya, tasik ialah sejenis sifat rupa bumi yang berbentuk takungan air pedalaman yang bukan sebahagian lautan, yang lebih besar dan dalam berbanding kolam. Tasik semula jadi biasanya terdapat di kawasan pegunungan, zon rengkahan dan kawasan yang baru atau yang mengalami penggelisiran. Jadi, bagi laporan kajian ini, saya telah memilih kajian tentang kualiti air di Tasik Kenyir Terengganu. Sumber air bagi kegunaan harian diperoleh dari sumber permukaan atau sumber bawah tanah. Sumber permukaan merupakan sumber air yang biasanya digunakan bagi tujuan pengagihan kepada pengguna setelah melalui proses rawatan yang telah disediakan mengikut kaedah yang ditetapkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Setelah melalui proses rawatan, perlulah memenuhi standard atau piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Tujuan utama garis panduan kualiti air adalah bertujuan memberi perlindungan kepada pengguna agar tidak dijangkiti oleh wabak-wabak bawaan air. Peningkatan kandungan nutrien telah menyebabkan kurangnya kualiti air di tasik di seluruh dunia sepanjang abad yang lalu. Aktiviti manusia yang merupakan faktor penyumbang utama kepada pencemaran air sungai maupun tasik. Seterusnya, pencemaran utama air Tasik Kenyir adalah kawasan penginapan bermotor dan rumah bot. Kawasan yang paling bermasalah adalah di kawasan kemudahan awam Pengkalan Gawi dan kawasan rekreasi tumpuan rumah bot. Penggunaan kenderaan bermotor yang aktif digunakan di Tasik Kenyir merupakan penyumbang utama kepada kuantiti air di Tasik Kenyir dan menyebabkan perubahan kualiti air. Kajian yang dilakukan, penduduk masyarakat sekitar Pengkalan Awi mengatakan berlakunya persaingan perniagaan antara mereka dan orang luar yang berniaga di gerai-gerai cenderahati dan menyebabkan masyarakat sukar untuk mendapat keuntungan perniagaan. Hal ini berlaku disebabkan sikap yang tidak ambil peduli daripada pihak pembangunan. Seterusnya, permasalahan yang dikaji ialah mengenai persepsi masyarakat terhadap pembangunan pelancongan yang dijalankan di Pengkalan Awi, Tasik Kenyir. Masyarakat setempat masih ragu akan pencapaian pembangunan pelancongan yang dibina sama ada memenuhi keperluan mereka atau sebaliknya. Ini akan menyebabkan penduduk akan sukar untuk mendapat bekalan air bersih. Seterusnya, kawasan Tasik akan kotor kerana dipenuhi sampah sarap. Ini kerana bilangan pengunjung yang datang terlalu ramai dan mengakibatkan kawasan tersebut dipenuhi dengan sampah sarap. Seterusnya, pegawai tempatan kerajaan juga akan mengalami kerugian kerana mereka perlu membayar untuk membersihkan kawasan tasik tersebut. Yang telah dijalankan untuk mengatasi masalah ini ialah melakukan kaedah persampalan dan prosedur analisis, iaitu sampel air diambil ketika cuaca panas, iaitu pada waktu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Air yang dikumpul akan dimasukkan ke dalam botol untuk menghentikan aktiviti mikro sebelum analisis selanjutnya. Semua sampel akan diletakkan di dalam bekas berais untuk memelihara dan meminimumkan pencemaran semasa pengangkutan ke makmal untuk analisis lanjut. Seterusnya, melakukan analisis statistik, iaitu menggunakan Statistical Package for Social Science SPSS versi 20. Dan ujian T dijalankan bagi menentukan perbezaan signifikan di antara titik pengambilan sampel bagi 6 stesen persampelan, manakala ujian Analysis of Variance ANOVA satu hala adalah bagi melihat perbezaan signifikan di antara 6 stesen persampelan. Terusnya, melakukan ujian normality untuk menentukan ujian yang sesuai ke atas sampel kajian.
Untuk mengetahui keputusan dan perbincangan, dapat dilihat sampel air yang diambil dari kawasan rekreasi Tasik Kenyir didominan dalam julek yang selamat adalah boleh diguna pakai bagi tujuan domestik. Rumah bot mengalami pelbagai masalah pencemaran yang memberi kesan kepada hidupan air, kumbahan air atau tumpahan bahan bakar, sampah sarap dan sisa plastik menyumbang kemusnahan alam sekitar. Sampel air yang diambil dari kawasan aktiviti manusia dan tempat rumah bot berlabuh menunjukkan kehadiran total coliform. Antara penyumbang yang boleh dijadikan sebagai punca kehadiran total coliform adalah sisa kumbahan yang datang daripada aktiviti rumah bot yang beroperasi di Tasik Kenyir. Data yang diperolehi menunjukkan kesan negatif aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar, terutamanya air. Pencemaran perairan yang disebabkan oleh aktiviti pelancongan merupakan kebimbangan utama. Apabila kumbahan yang tidak dirawat dialirkan ke sungai, pencemaran laut turut berlaku. Cadangan dibuat bagi mengurangkan pencemaran adalah semua enjin dibina di dalam kapal untuk mengurangkan pencemaran. Masalah yang lebih besar ialah sisa tandas yang secara langsung mengalir ke dalam tasik. Bagi kajian yang akan datang, dicadangkan agar satu kajian berkaitan kandungan logam terlarut di dalam air tasik dan kemungkinan wujud hubungan yang signifikan antara aktiviti rumah bot sekitar Tasik Kenyir dengan kandungan logam terlarut.